Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai anak sekalian, mari kita jawab kertas 2 bahasa Melayu bahagian A 30 markah dan yang mengandungi bahagian B yang merupakan 70 markah ya. Jadi jumlah semula 30 campur 70 jadi 100 markah. Bahagian B ada 4 soalan tetapi jawab satu saja. Sekarang kita jawab bahagian A. Bahagian A ni mesti dijawab ya. Mari kita menjawab bahagian A ya. Dalam video kali ini kita mengeluarkan PowerPoint sahaja, tidak ada gambar. Kerana kalau ada gambar muka penceramah, dia menambahkan gigabyte ni. Ya. Nak upload dengan download tu dia susah, lambat. Jadi kita jimat ke ruang, kita pergi pada konten saja ya. Mari kita baca soalan bersama-sama. Petikan dan grafik di bawah menunjukkan maklumat berkaitan dengan kepentingan menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah. Berdasarkan maklumat tersebut, huraikan pendapat anda tentang kepentingan menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 150 sehingga 200 patah perkataan. Ya. So, tajuk-tajuknya adalah kepentingan menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah. SPM, karangan tidak lebih daripada 200 perkataan, 150 sehingga 200 dan markahnya 30 markah saja. Soalan ini mesti dijawab. So diberikan artikel, petikan artikel dengan baik-baik. Kebersihan dan keceriaan kawasan sekolah seringkali diperkatakan dalam perhimpunan harian maupun mingguan, malah sering dipandang serius oleh para ibu bapa untuk memastikan anak mereka belajar di tempat yang bersih dan selesa. Persekitaran kawasan sekolah yang kondusif akan mempengaruhi murid dan untuk mudah menelaah pelajaran dan menuntut ilmu. Sumber daripada ipendidikan.my. So dibagikan gambar iaitu kempen cara atasi masalah penyakit berjangkit ya. Dibagi tangan jangan bersentuhan. Kemudian dibagikan kempen kelas ceria seronok belajar, gambar kelas yang bersih ceria kemas. Kemudian dibagi gambar yang ketiga adalah gambar berkaitan dengan lalat, nyamuk dan tikus ya. Kekotoran yang boleh mengundang lalat dan nyamuk di situ ya. Dan tikus. So, mari kita menjawab soalan ini bersama-sama. Okey. Mari kita jawab bersama-sama. Kita mulakan sekarang. Okey, kita buat analisa soalan dulu ya. Apakah isu dengan temanya? Isunya adalah berkaitan dengan kebersihan ya dan keceriaan. Okey. Tugasan yang anda perlu buat adalah anda hendaklah menghuraikan pendapat anda. Huraikan pendapat anda. Tugasannya adalah apa anda perlu buat? Bagi pendapat anda, itu saja. Ya. Formatnya dalam 200 patah perkataan. Siapa yang terlibat? Cikgu sekolah, staf-staf, murid-murid yang terlibat dalam aktiviti ini ya. Ya, melibatkan juga aduan-aduan daripada ibu bapa ya, ketidakselesaan ibu bapa. Okey, kita dah tak faham dan kita dah analisa soalan tu apa yang dihendak dan kita pergi kepada menjawab soalan ya. Pertama sekali pendahuluan. Pendahuluan, mari kita cerita mengenai kebersihan ya. Kebersihan dan keceriaan sekolah adalah aspek penting dalam memastikan persekitaran sihat dan selamat. Sihat dan selamat ya. Dalam pendahuluan ini, kita ceritakan mengenai perkara yang besar. Anda pergi pada fokus pada perkara yang kita nak bincangkan. Kita pergi pada perkara yang besar dulu. Ya. Dalam line pertama, ayat yang pertama adalah kita kata kebersihan sekolah adalah aspek penting dalam memastikan persekitaran sihat dan selamat bagi kaki tangan dan pelajar. Okey. Kemudian kita pergi kepada menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah bukan sahaja penting untuk kesihatan tetapi juga untuk kesejahteraan mental dan emosi pelajar. Yang ini masuk dalam perenggan yang kedua pada individu, tadi pada
ramai orang, ni kepada individu iaitu mental dan emosi individu. Okey. Ya, ni kita tengok kepada pelajar dan kaki tangan. Okey, yang ni kita tengok pada individu masuk. Terdapat beberapa kepentingan yang perlu diambil kira dalam usaha untuk menjaga kebersihan dan keceriaan. So, okay, baru kita masuk kepada kepentingan 1, 2 dan 3. Apa dia kepentingan tu? Dalam ketiga ni, ya. Kepentingan tu kalau kita nak cerita dalam pendahuluan pun boleh. Apa kepentingan dia? Kepentingan 1, kepentingan pada sekolah. Kepentingan 2, kepentingan pada individu. Kepentingan 3, kepentingan kepada pembelajaran. Contoh dia macam tu, ya. Okey, kita masukkan terus. Jadi nanti kita uraikan isi kita, terus masuk dalam peringkat pertama, kita cerita pasal ni. Peringkat kedua, kita cerita pasal ni. Peringkat ketiga, pasal ini, ya. Itu contoh pendahuluan dia. Pendahuluan dia mestilah dalam bentuk kun macam ni, ya. Kalau kita ambil satu contoh lagi, kalau soalan dia berkaitan dengan environment, ya, environment, persekitaran alam sekitar adalah yang paling penting sekali. Kemudian, kita masuk cerita mengenai huraikan apa yang kita masukkan dengan persekitaran alam sekitar. Lepas tu kita bagi, last kali kita akan bincangkan environment dari segi bentuk pencemaran udara, pencemaran daratan, kemudian pencemaran di laut, ya, di air, pencemaran air, 3. Okey. Jadi kita ada 3 isi sini lah. Kita dah dalam pendahuluan kita dah cerita dah, ya. Dan kita fokus terus daripada besar kepada kecil dan kepada kecil. Ini dibagi 3 ayat dalam pendahuluan tu, ya. Boleh faham tak dari segi pendahuluan ni macam nak tulis? Ya. Kita kena tulis berdasarkan A, B, C. Basic dia senang je. A, B, formula dia, B, C, dan D, dan E. Ini mungkin boleh tambah sikit lah, ya. Ini adalah untuk pengetahuan umum saja, ya. Anda tak boleh tengok melihat muka saya sebab saya tak nak dia jadi besar sangat dalam slide ni. Nanti anda susah nak upload dan susah nak download. Dia lambat. Kalau komputer lambat, dia pusing-pusing. Jadi kita tak payah bertunjuk muka, ya. A ni apa? A adalah accurate. Fakta tu mesti tepat. Accurate, tepat. Anda bagi fakta yang tepat. A. B apa? Brief. Brief ni maksudnya ringkas. Ringkas dan tepat. Brief. Ringkas. Ya. Terus fakta tu masuk pum. C apa? C ialah clarity, clear, jelas. Fakta tu jelas. Okey. D apa? D do and don'ts, ya. Anda ikut convention. Kalau ada koma, kalau huruf besar, huruf kecil. Kalau titik, itu ikut convention. Dan part E ni adalah excellent lah, ya. Kalau anda buat semua tu, anda akan jadi dapat skor A, excellent. Okey. Kita dah dapat 2 contoh macam mana buat pendahuluan ni, ya. Segi environment, dari segi kepentingan menjaga kebersihan. Kalau kita bagi ambil contoh satu lagi macam mana kita nak buat pendahuluan adalah kalau kita cerita pasal ketenteraan, ya. Ceritakan berkaitan dengan tentera Malaysia. Mula-mula kita cerita tentera Malaysia secara besarnya, ya. Penting untuk keselamatan negara, ya. Kenapa dia penting? Dia terdiri daripada negara untuk elak dijajah. Kemudian kita cerita pasal tentera Malaysia apa? Tentera darat. Apa dia tentera Malaysia? Tentera darat, tentera laut, kemudian tentera udara. Okay, kan? Kemudian dalam kita punya isi nanti kita cerita salah satu ni. Tentera laut apa, darat apa, laut apa, udara apa. Habis. Lepas tu buat kesimpulan, ya. So itulah caranya macam mana membuat karangan, ya. Karangan dia punya, anda kena ingat bahawa dia kena ada A, B, C, D ni. A, B, C, D tadi. Dan dia kena ada bentuk format yang macam ini, ya. Ini untuk senang anda ingatlah, untuk nak anda buat karangan tu, ya. Okey. Okey. Okey, mari kita bincang lagi lebih lanjut. Okey. Dalam pendahuluan anda kena letakkan tema itu menjaga kebersihan. Jaga kebersihan. Kepentingan kebersihan. Isunya apa? Isunya kotor,
isunya kotor, tak kemas, susah nak belajar. Okey, kehendak soalan ni apa? Anda nak hendak nyatakan kepentingan kebersihan dan keceriaan. Itu kehendak soalan. Anda kena bincangkan. Bincangkan kehendak soalan tu, bincangkan kepentingan kebersihan dan keceriaan. Itu saja. Okey. Itu kehendak soalan, ya. Boleh? So dalam bentuk yang kita bagi tahu tadi, mula-mula cerita besar, waktu fokus kepada apa yang kamu nak bincangkan di paragraf yang akan datang. Kemudian ceritakan 3 perkara tu, ya, dalam perenggan-perenggan yang 3 perenggan ni. Okey. Dalam 3 perenggan ni, ya. Okey. 1 fakta, 1 isi yang kedua, isi yang ketiga. Okey. Kemudian buat kesimpulan. Kesimpulan daripada benda kecil, terus buat generalize secara umum dari secara besar. Anda balik pada fakta 1, 2, 3 di sini. Masuk balik. Fakta 1, 2, 3 ni. Ya. Yang ni anda terbitkan kat sini. 1, 2, 3 ni. Okey. Terbitkan satu-satu, huraikan secara detail. Kemudian anda masukkan balik. Kemudian anda cerita secara lebih besar. Macam tu dia. Ya. Format dia. Ya. Nak senang ingat, ya. Okay, mari kita masuk pada isi yang pertama. Apa yang kita nak ceritakan berkaitan dengan kepentingan kebersihan dan keceriaan. Isi yang pertama, ya. Salah satu kepentingan yang utama adalah untuk mengatasi penyakit berjangkit. Isi pertama adalah atasi penyakit berjangkit. Kita ceritakan mengenai penyakit berjangkit ni, kemudian kita detailkan apa itu penyakit berjangkit. Ya, penyakit berjangkit adalah penyakit yang boleh merebak dari satu orang ke satu orang yang lain. Ya. Sekolah merupakan tempat di mana berbagai penyakit boleh tersebar. Macam mana dia tersebar? Kat sekolah ramai orang, saling bersentuh antara satu sama lain, saling bersin, saling batuk, saling bercakap, pernafasan, semua boleh tersebar penyakit berjangkit. Ya. Kalau tak ada jaga adab betul-betul. Kalau batuk, kena pakai mask ataupun tutup dengan lengan. Ya, kalau tak ada adab tu menyebabkan penyakit berjangkit. Ya, tak ada budi bahasa. Main batuk dan bersin saja di tempat awam ataupun di depan-depan makanan dekat kantin ke. Semua orang kena. Okey, dia buat pesta penyakit. Okey, sekolah merupakan tempat di mana berbagai penyakit boleh tersebar dengan cepat melalui sentuhan fizikal, ya. Student dengan student bersentuh, guru dengan murid bersalaman, melalui alat tulis pinjam-meminjam. Okey, seperti kita bagi contoh dia pena dan buku. Ini sebagai contoh, ya. Kita bagi kita punya argument dan kita bagi contoh dia, ya. Okey. Okey, kita bagi mula-mula apa itu what. Kemudian kita bagi why, bagaimana dia tersebar. Itu je cara jawab dia. Apa itu penyakit berjangkit dan macam mana dia berjangkit. How dia berjangkit, ya. Kita tanya dia bagi tahu dia how, macam mana dia berjangkit melalui sentuhan fizikal ni. Okey. Senang tak nak buat satu, ya. Dengan menjaga kebersihan dan keceriaan, sekolah, pelajar dan kanak-kanak akan lebih berhati-hati. So, nak dia bagi tahu dengan jaga kebersihan. Dengan kebersihan diri dan persekitaran alam sekitar. Dia bagi tahu berkaitan dengan cara atasi. How to overcome. Ya. Cara-cara pencegahan seperti mencuci tangan. Okey. Mencuci tangan dengan kerap. Ini how juga, ya. Ini cerita pasal how, macam nak cegah penyakit. Memakai topeng muka dan membersihkan tempat duduk secara berkala. Ya, bersihkan tempat duduk secara berkala dapat mengurangkan risiko penularan penyakit berjangkit. Okey. So di sini siapa yang terlibat? Sekolah, ya. Sekolah dan murid-murid lah, ya. Siapa yang terlibat tu? Ya. Di dalam sekolah ada apa? Ada murid. Ya, who dia? Siapa yang ada? Murid lah. Ya, murid lah di sekolah tu, ya. Okey, kita huraikan dan kita beri perincian yang lebih detail berkaitan dengan itu, ya. Dalam perenggan pertama ni pun kalau kita nak buatkan convention yang macam tadi, dia ada pendahuluan, satu
perenggan, pendahuluan. Pendahuluan berceritakan pasal what, apa benda yang nak cerita. Kemudian isi. Kemudian kesimpulan. Setiap satu perenggan tu pun kena sama saja. Format dia sama, ya. Ini jika kalangan tu panjang. Kalau kalangan tu dia perlukan fakta dalam 200 patah perkataan saja, mungkin tidak berapa sesuai benda yang macam ni, ya. Tapi anda ingat bahawa format dia untuk senang buat karangan adalah macam ni, ya. Okey, dalam isi ni anda ceritakan isi dia, ya. Macam mana mengatasi penyakit berjangkit dalam isi ni, isi yang pertama. Kemudian kita huraikan isi dia. Huraikan isi dia, how, gunakan, anda kena selalu ingat, gunakan 4 wife, 1 husband ni. Kena ingat, ini kena selalu saya ingat. Ya. 1 husband, 4 wife ni. Ya, kena ingat. Macam mana nak mengarang? Anda selalu ingat dalam otak anda, 4 wife and 1 husband. Okey. Dan bagi contoh, dan contoh di atas dibagikan berkaitan dengan cara berjangkitnya adalah melalui pen, pensel, sentuhan, ya. Dan kesannya akan menyebabkan semua orang akan berjangkit, semua orang kalau sesama batuk dia akan kena juga, ya. Kemudian kita tegaskan kalau dapat elak, dapat mencuci tangan kerap, ya, sapu tempat duduk, kita tegaskan penyakit itu dapat dielakkan. Betul, ya. So, formulanya anda kena selalu nak mengarang, kena selalu ingat benda ni dalam setiap isi. Dalam setiap isi, ya. Okey, kita pergi kepada isi yang kedua. Okey, selain itu, kempen kelas ceria dan seronok. Tadi dalam gambar yang kita baca tadi, yang dah dibagi, dia ada kempen kelas ceria, seronok belajar. Ya, kelas ceria, seronok belajar. Jadi, kita masuk dalam isi kita je. Senang, kan? Ya, dia ada 3 gambar. 1 gambar pencegahan, yang kedua penyakit berjangkit, yang kedua kempen berkaitan dengan keceriaan, seronok belajar, dan yang ketiga gambar berkaitan dengan lipas tikus kotor, tempat kotor. Jadi kita masuk ke dalam isi kita. Isi kita berpandukan kepada gambar yang diberi. Senang, ya. Isi yang kedua adalah kempen kelas ceria, seronok belajar. Adalah inisiatif yang boleh meningkatkan motivasi pelajar untuk datang ke sekolah, ya. Tingkatkan motivasi, ya. Belajar tak semestinya buka buku, pergi sekolah, ada papan hitam pembaris, ya. Untuk motivasi belajar banyak cara. Mesti yang penting adalah kualiti suatu masa tu, ya. So, lepas belajar 20 minit, kata semua anak murid bangun. Lepas belajar 20 minit, semua anak murid bangun, tarik nafas, pergi cuci tempat duduk masing-masing. 5 minit, contoh dia. Bangun dan jadi sambil dia bergerak, sambil dia boring-boring, sambil dia kacau kawan-kawan tu, cikgu kena tengok suasana. Kalau anak murid kacau kawan dia, dia maknanya dia dah boring. Kalau dia baling pensel, baling, dia dah boring. Subjek tu boring. Jadi dalam masa 10 minit, 20 minit, lepas tu buat satu aktiviti yang menyeronokkan mereka. Tarik nafas, buat zamba ke, tarian singa ke, 5 minit. Kemudian belajar lagi, mungkin 20 minit lagi, ataupun 15 minit, ya. 15 minit anda belajar. Kemudian anda buat aktiviti lain. Semua tidur. Tidur 5 minit. Tidur 3 minit. Okey. Tak ada seorang pun yang dengar. Semua kena diam, tidur. Pejam mata dan tarik nafas, relax. Macam tu, ya. Ini adalah aktiviti yang menyeronokkan. Dapat bersihkan kelas dalam masa 5 minit. Dalam kualiti ini, kualiti. Maksudnya quality time, ya. Dapat bersihkan kelas. Dapat budak tu relax sebelum mata pelajaran yang seterusnya, ya. Dia buat tidur sekejap sebelum mata pelajaran yang seterusnya. Jangan denda budak pergi berdiri. Dia dah penat, dia jadi lagi penat. Dia dah stres, dia jadi lagi stres. Ya. Okey, itulah meningkatkan motivasi, ya, untuk motivasi pelajar ni, ya. Okey, dalam karangan ni adalah inisiatif yang boleh meningkatkan motivasi pelajar untuk datang ke sekolah. Jadi baru dia seronok datang ke sekolah. Sebab ada aktiviti yang menyeronokkan dia. Ya, apa yang kita tengok, apa yang seronok. Kita nak buat apa-apa, tanya pendapat mereka. Kita nak buat apa hari ni? 5 minit yang cikgu bagi. Okey. Okey, kita bersihkan kelas. Bersihkan kelas, ya.
Sama-sama. Bersihkan tempat masing-masing. Dengan menyediakan kelas yang bersih, ceria dan kemas, ya, bersihkan meja anda, ya, pelajar akan berasa lebih selesa, gembira dalam proses pembelajaran. Kita menguatkannya, ya, menguatkan hujah kita yang pertama. Guru juga boleh mengadakan aktiviti pembelajaran yang interaktif. Okey, interaktif maknanya ada soal jawab. Okey, dia bertanya, cikgu jawab, ataupun cikgu bertanya, murid jawab, interaktif satu, ya. Ataupun menggunakan internet. Okey, ataupun antara kawan dengan kawan, satu lukis, satu lagi teka apa yang dilukis. Apa-apa yang menyeronokkan dia belajar, ya, untuk menarik minat pelajar supaya dia tak tidur, tak mengantuk, tak baling-baling, tak kacau-kacau kawan dia, ya. Jadi ada masa dia. Kita kacau semua orang macam tu, ya. Okey. Macam itulah, ya. Kemudian untuk menarik minat pelajar, membantu mereka belajar dengan lebih efektif. Ini kita punya hujah dia kerana apa? Kesan dia. Kesan dia adalah untuk belajar dengan lebih efektif, ya. Okey. Itu yang pentingnya kelas ceria seronok belajar ni, ya. Cikgu memain peranan yang penting untuk menjadikan kelas dia tu menarik, ya, dengan mengadakan aktiviti pembelajaran yang interaktif ni, ya. Bukan satu hala saja, ya, interaktif. Satu hala memang boring. Okey, tarik nafas sama-sama. Kita tengok tadi isi tadi, kempen, isinya adalah kempen. Okay, isinya berkaitan dengan kempen keceriaan dan kebersihan, ya. Kempen kelas bersih, seronok belajar, ya. Okay, lepas tu kita huraikan isi itu, macam mana yang kita masukkan dengan kelas bersih dan seronok belajar. Kita bagi dia contoh-contoh, ya, dan kita bagi dia penegasan, sebagaimana yang kita dah ceritakan tadi, ya. Tegaskan lagi, ya. Okay. Buat secara bentuk A, B, accurate, fakta tu accurate tepat, B, C, clear, jelas, ya. Brief dan clear. Kita tengok pada isi yang ketiga pula. Dalam 200 fakta perkataan saja, ya, sebelum mencakupi semua, ya. Selain penyakit berjangkit, bahaya lalat, nyamuk dan tikus. Ini adalah gambar yang ketiga, ya, yang ditunjukkan, iaitu gambar tempat kotor ada lalat, ada nyamuk, ada tikus. Tulis berdasarkan gambar tu saja, ya. Okey, fakta yang ketiga, isi yang ketiga, ya. Bahaya lalat, nyamuk dan tikus di tempat kotor juga perlu diambil serius. Ini adalah yang pertama, ya. Kita bagi fakta dia, apa yang kita nak dalam isi yang ketiga ni. Kemudian kita jelaskan lagi isi itu maksudnya apa. Lalat dan nyamuk boleh membawa penyakit seperti denggi dan demam kuning. Denggi, demam kuning, ya. Nyamuk Aedes boleh menyebabkan denggi, ya. Manakala tikus pula boleh menyebabkan masalah kesihatan, ya, masalah kemusnahan atau benda digigit semua, sampah-sampah, kayu-kayu semua rosak, ya. Kemudian dia boleh menyebabkan masalah kesihatan, iaitu penyakit kencing tikus, ya. Ataupun dipanggil leptospirosis, ya. Kalau anda ingat benda-benda yang canggih-canggih ini anda tulis, tapi kalau tak ingat tak payah, ya. Leptospirosis, ya. Leptospirosis. Ya, untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memastikan sekolah sentiasa. Ini dicerita pasal how. Kita dah bagi dia punya what. Ya. What. Apa dia tu? Iaitu lalat nyamuk. Kemudian where, di mana? Di sekolah, tempat-tempat kotor. Okey. Siapa yang mengambil bahagian itu adalah tikus. Ya. Okey, lepas tu kita bagi tahu how, bagaimana mengatasinya. Okey, how, bagaimana mengatasinya. Ya, penting untuk memastikan sekolah sentiasa bersih dan kering. Ya, kalau lembab, tikus banyak. Ya. Pembersihan secara berkala, macam mana cara how dia adalah pembersihan secara berkala dan pengurusan sisa pepejal yang betul, kayu-kayu dibuang tak reput, adalah langkah-langkah yang boleh diambil untuk menghalang perkembangan populasi serangga dan haiwan perosak.
Ini adalah how dia, langkah-langkah dia ya. Okey. Okey, kamu sentiasa perlu ingat bahawa anda ada satu husband ya plus 4 wife. Kalau tinggal 4 isteri anda ni, 4 wife anda ni, anda susah nak jawab ya. So satu how dan 4 wife, who, when, bila terjadinya ya, bila terjadi ya, bila lama tinggal akan menyebabkan rosak ya. Where and what dulu ya, what. Okay, what. Alright. So kita dapat isi yang ketiga. Isi yang ketiga adalah berkaitan dengan bahaya lalat, nyamuk dan tikus. Isi dia kita dah bagi tahu tadi, contoh tadi. Kita huraikan isi itu, apa yang kita masukkan dengan bahaya lalat, nyamuk dan tikus, ya, macam mana terjadi, contoh-contohnya daripada sisa pepecal, dia boleh menyebabkan penyakit denggi, ya, nyamuk, penyakit leptospirosis, kesan dia tu, kesan penyakit lah, tak sihat semua orang, sakit, bila tak sakit, tak boleh pergi sekolah, bila tak pergi sekolah, ekonomi negara akan terjejas. Itu kesan yang lebih besar lah ya. Kemudian kita tegaskan lagi, kena jaga kebersihan tu, macam mana nak jaga kebersihan tu. Alright, ya. So kita ingat kita punya formula tadi, daripada besar kepada kecil, kemudian kita huraikan dia, kemudian kita buat huraikan isi tu, kemudian kita buat kesimpulan dia, kesimpulan. Alright. Kesimpulan dia, kesimpulan dan yang akhir. Kesimpulan yang akhir daripada semua karangan kita ya. Ini dia ya. Kesimpulannya, menjaga kebersihan dan kebersihan sekolah adalah tanggungjawab bersama pelajar, guru, kaki tangan dan pihak-pihak pengurusan sekolah. Dengan usaha bersama, itu adalah yang ini. Ya. Itu adalah yang ini ya. Dengan usaha bersama dalam memastikan persekitaran yang bersih, ceria, sekolah bukan saja menjadi tempat pembelajaran yang sehat dan selamat, tetapi juga tempat yang menyeronokkan dan memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar bersungguh-sungguh. Tempat motivasi ya. Okey, menyeronokkan. Ini isi yang kedua. Kita masukkan dalam bab yang kedua. Okey. Semua pihak, ini semua orang. Dia secara umum dah. Semua orang masuk dalam ini. Okey. Semua pihak perlu bekerjasama dalam memastikan kebersihan dan kecerdasan sekolah dikekalkan untuk manfaat bersama. Bersama ni semua perkara yang besar ya. Okey. Dalam yang pertama tadi kita kata berkaitan dengan pelajar, kaki tangan. Yang ni dalam bab pertama. Kemudian kita umumkan pada yang terakhir. Okey. Alright, macam tu. Okey. Tu faham dia punya segitiga piramid ya. So dalam kesimpulan, maknanya kesimpulan dan penutupnya kita tulis macam tu. Jadi habis. Senang saja 200 patah perkataan ya. Dalam kesimpulan ni kita tulis kesimpulan kita ya. Apa yang kita simpulkan ya. Kemudian harapan kita, apa yang kita nak harapkan supaya bersih, menjadi tempat senang untuk belajar. Kita bagi cadangan kalau ada cadangan ya. Kerjasama tadi ya. Kerjasama. Kemudian kita boleh buat call for action. Call for action, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan sekolah. Itu the call for action ya. Mana kita minta semua orang mengambil tindakan ya. Marilah kita bersama-sama. Okey. Itu dalam penulisan karangan. Ingat kaedahnya kena ada A, B, fakta dia mesti accurate, kemudian brief dan C kena clear.
kemudian ada do and don'ts-nya, ya, ada peraturan-peraturan mengarang, dan kita buat secara bersambung excellent, ya. Kemudian kena ingat juga dari segi fakta pendahuluan yang kita buat, pendahuluan, okey. Kemudian isi 1, 2, 3, kemudian kita bagi penutup, ya. Okey, ingat ya. Semoga bermanfaat dan anda dapat skor dalam mata pelajaran karangan bahasa Malaysia, bahasa Melayu ini dengan formula-formula yang kita bagi ini, ya. Benda ni ilmu Allah SWT, tidak ada siapa yang dapat manfaat. Orang yang bagi ceramah tak dapat manfaat, orang yang mendengar tak dapat manfaat, student tak dapat manfaat. Orang yang dapat manfaat, dapat faedah daripada ilmu ini adalah orang yang mengamalkannya. Jadi anda kena amalkan, ya, kena buat latihan lagi dan lagi sehingga anda mahir dengan ilmu ini, ya. Tidak ada ilmu ini, bukan ilmu milik siapa, ilmu milik Allah SWT, dan siapa yang dapat manfaat adalah orang yang amalkan dia. Orang yang amalkannya. Orang yang cakap tak dapat apa-apa, orang yang mendengar tak dapat apa-apa. Orang yang dapat apa-apa adalah orang yang amalkan, ya. Ilmu bukan anda yang punya, ya. Bukan siapa-siapa yang punya, ya. Ya. Tidak ada siapa boleh claim ilmu tu ilmu dia, ya. Kita buat, kita tak nampakkan muka. Ada orang kata itu lebih ikhlas. Ada orang kata itu tak. Dia tak semestinya nampak muka atau tak nampak muka lebih ikhlas. Kata Sayyidina Umar, dia bagi derma secara terang-terangan, dan Sayyidina Abu Bakar bagi derma secara senyap-senyap. Dalam Al-Quran kata, sama derma secara senyap ataupun secara terang-terangan, itu diterima oleh Allah SWT, ya. Tujuan Sayyidina Umar beri secara terang-terangan, nampak muka dia, nampak bagi, adalah untuk galakkan orang lain supaya menderma. Tujuan Abu Bakar adalah untuk dijaga hati dia supaya dia tidak nampak riak. Masing-masing ada kelebihan dia, ya. Okey, semoga kita dapat amalkan. Kita akhiri yang terbaik daripada Allah SWT, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah asri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.